Baik, kembali dalam fokus minggu depan. Datuk Seri Najib Tun Razak dan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membincangkan isu Sapura Energy Berhad dan masa depan Malaysia pada 12 Mei ini dalam program debat perdana antara kedua tokoh politik negara ini, dan Kompleks Penerangan Pelancongan Malaysia atau MATIC dipilih sebagai lokasi penganjuran program debat perdana. Lebih kurang 10 tahun lalu, acara debat antara pemimpin dilihat merupakan perkara asing dalam politik negara. Namun apakah ini salah satu bentuk kematangan politik di Malaysia, dan adakah rakyat peduli dengan budaya debat ini? Sekadar memberi hujah atau ada solusi susulan selepas itu? Debat politik Malaysia semakin matang, itu persoalan yang kita nak lihat bersama dengan Dr. Muhammad Taufik Yaakob, penganalisis politik Universiti Malaya UM, bersama-sama saya melalui Skype ketika ini. Assalamualaikum Doktor. Doktor, pertama sekali, perkataan debat itu besar. Apabila melibatkan debat ini, pastinya ada hujah, ada soalan dan juga ada balasnya. Seperti yang kita dapat saksikan dari kecil apabila ada pertandingan debat dan sebagainya. Tetapi bila debat melibatkan ahli politik, adakah ini menunjukkan kematangan dalam politik di Malaysia, Doktor? Kita melihat negara-negara barat telah lama menganjurkan debat ini sebagai salah satu platform untuk mereka bertukar-tukar idea dan pandangan. Dan bagi saya sudah pasti debat yang dianjurkan sama ada oleh pemimpin barat itu menerusi parti-parti politik menjelang pemilihan presiden negara ataupun Perdana Menteri bagi sebuah negara itu merupakan satu kaedah dan wadah bagi menjelaskan strategi hala tuju mereka yang mereka inginkan dan mereka mahu sediakan kepada rakyat. Tetapi kita lihat dalam konteks negara kita Malaysia, adakah rakyat sudah bersedia dengan hujah melalui debat yang akan dianjurkan ini? Bagi saya melihat jika sesuatu debat itu dianjurkan, adakah debat itu sebenarnya memberikan kesan dan impak yang positif kepada rakyat? Kita meraihkan pelbagai pandangan, kita melihat ini merupakan satu kematangan politik dan proses demokrasi yang perlu kita berikan kepada setiap rakyat dan pemimpin ahli politik di negara ini. Tetapi adakah kita mampu untuk mencapai satu perdebatan yang matang dan memberikan impak yang positif kepada rakyat? Sekiranya debat itu semata-mata untuk publicity kepada pemimpin parti politik, khususnya kepada Datuk Seri Najib ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk masuk dalam PRU15 untuk mengiklankan diri mereka, publicity kepada diri mereka. Jadi saya lihat itu tidak memberikan impak yang positif kepada rakyat. Adakah debat itu sebenarnya memberi kekenyangan kepada kehidupan rakyat, memberikan satu strategi ataupun satu penyelesaian kepada kehidupan rakyat yang susah? Jangan kita jadikan ini merupakan satu acara semata-mata untuk menjual diri ataupun publicity kepada pemimpin politik semata-mata. Jadi kita kena lihat kembali, adakah dengan penganjuran debat itu akan memberi satu kesan kepada kehidupan rakyat, mereka berubah dari segi pemikiran, mampu untuk keluar daripada kesukaran dan kesusahan hidup mereka itu sendiri. Ini berbeza dengan di barat. Kena tunjukkan debat ini untuk apa. Jadikannya sebagai satu platform atau strategi jika ingin jadi kerajaan selepas ini, adakah dapat sediakan satu perubahan kepada kehidupan rakyat ataupun semata-mata hanya untuk batu loncatan menjual diri mereka menjelang PRU15. Jadi inilah sebenarnya yang perlu diterjemah, perlu didefinisikan, perlu dijelaskan kepada rakyat bahawa debat ini untuk apa? Apa tujuannya? Apa kebaikan yang rakyat dapat? Dan juga Doktor, jika debat itu diraihkan, ke mana sebenarnya hala tuju debat itu harus dibawa? Apa impak yang perlu dirasai oleh rakyat? Pasti kalau nak diraihkan, perdebatan itu lebih sesuai melibatkan pemimpin negara. Pemimpin yang boleh membawa idea-idea, ada hujah-hujah yang telah dikeluarkan, dikongsi bersama ketika debat itu dan kemudiannya dibincangkan di peringkat kerajaan dan kabinet dan diimplementasikan, direalisasikan. Itu sebenarnya yang sesuai. Jika melibatkan dua individu ataupun tokoh politik ini yang bukan daripada kerajaan, yang tidak mampu melakukan apa-apa jika tidak mempunyai kuasa, saya lihat
sia-sia sahaja dan rakyat tidak dapat apa-apa yang positif kecuali penjelasan tentang isu-isu yang menjadi perbualan ataupun menjadi isu hangat dalam kalangan rakyat. Tapi saya tak nampak isu Sapura ini boleh memberi kekenyangan kepada kehidupan rakyat. Hanya sekadar untuk menjual diri atau publicity kepada kedua tokoh politik ini. Dan juga doktor, kalau melihat kepada mungkin ia berkaitan dengan persona seseorang ahli politik dan juga tokoh politik ini, bagaimana nanti di akhirnya perkara ini dapat dinilai dan juga dilihat oleh rakyat sebagai persona yang paling menyerlah menerusi debat berkenaan, menerusi petah bicaranya kah, ataupun menerusi hujah dan juga fakta yang kukuh, atau bagaimana cara untuk rakyat dan juga penonton menilai kepada debaters ini ataupun pendebat ini? Rakyat mahu lihat apabila penganjuran debat ni, apakah yang mereka dapat ataupun pengalaman daripada kedua-dua individu yang ingin berdebat secara langsung di media-media pada 12 hari bulan. Sudah pasti ini merupakan satu penilaian yang penting daripada rakyat. Cuma yang saya nampak, kedua-dua tokoh ini sudah lagi tidak relevan dalam politik negara. Mereka nak jadi Perdana Menteri selepas ini, saya lihat rakyat sudah tidak mahu lagi melihat pemimpin-pemimpin ini yang sudah melakukan pelbagai impak ataupun sudah melakukan pelbagai tindakan yang mengkucak-kacirkan politik negara sehingga rakyat hidup dalam keadaan yang tidak aman, tidak harmoni kerana perlu berfikir esok siapakah kerajaan yang memimpin negara selepas ini dan menyebabkan politik negara tidak aman, tidak stabil. Inilah sebenarnya individu-individu yang menyebabkan ketidakstabilan pada politik negara sebelum ini. Sudah pasti rakyat akan mencerap apa yang akan dibincang, diperdebatkan, intipati yang atau fakta-fakta yang akan diketengahkan. Cuma yang paling rakyat mahu iaitu sejauh manakah idea-idea debat-debat ini mampu untuk direalisasikan ataupun dijadikan strategi oleh parti pemerintah selepas PIU 15 ini untuk memberikan satu keselesaan hidup kepada rakyat. Tidak akan berlaku lagi dakwaan seperti salah guna kuasa ataupun tiris sana tiris sini. Inilah sebenarnya yang dimahukan oleh rakyat. Tidak hanya sekadar satu program untuk menjadikannya sebagai publicity kepada kedua-dua pemimpin ini sahaja. Dan juga doktor, bagaimana generasi muda, mungkin ahli-ahli politik muda atau sesiapa sahaja dalam generasi belia sekarang ini boleh memanfaatkan platform debat seperti ini, terutamanya dalam melihat kepada masa depan negara yang lebih baik? Sudah pasti anak muda mahu lihat bahawa lebih ramai pemimpin-pemimpin parti politik muncul di pentas perdebatan dan mereka mahu lihat bahawa pemimpin mereka itu berani untuk berhujah secara bersemuka dengan fakta-fakta dan untuk menjelaskan isu-isu secara terbuka. Kerana mereka mahukan kematangan politik ini bukan sahaja menerusi debat, tetapi bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah negara menerusi apa yang dilakukan oleh kerajaan selepas ini. Dan kita lihat beliau ataupun anak muda mereka sudah muak dengan politik lama, politik wang ataupun politik yang hanya berkisar tentang imej dan karismatik semata-mata. Mereka mahukan satu politik yang realistik. Mereka mahu hidup mereka selesa, tidak berretorik sepanjang masa, dan mereka mahukan bahawa kerajaan selepas ini, pemimpin selepas ini mampu untuk memberi perlindungan dan menjamin kehidupan mereka itu selamat selepas kita kembali membangunkan ekonomi negara di era peralihan endemik selepas ini. Doktor, apa yang membezakan memberi hujah ataupun memberi kenyataan menerusi debat berbanding dengan kenyataan menerusi kenyataan media, menerusi media sosial dan sebagainya? Mungkin ada pemberat kepada debat dan juga pemberat kepada kenyataan-kenyataan secara konvensional yang dilakukan sebelum ini. Sudah pastinya kita lihat jelas ada perbezaan debat, kenyataan media, kerana melalui platform debat ini kita boleh menilai secara langsung, pemimpin-pemimpin menjawab secara spontan soalan-soalan yang dilontarkan oleh moderator dan individu yang terlibat
sebagai ahli debat pada ketika itu, inilah sebenarnya menguji kemampuan daya pemikiran serta kelicikan pemimpin untuk menjawab bukan sahaja berdasarkan kepada retorik bahasa semata-mata, tetapi mereka perlu sediakan fakta, strategi yang jelas yang ingin dilihat oleh rakyat supaya rakyat mampu menilai mereka mampu untuk menjadi seorang pemimpin, bukan sahaja hanya pandai bercakap, tetapi mereka menjadi pemimpin yang mampu untuk menyelesaikan masalah rakyat secara drastik dan serta-merta. Dan juga doktor, ada yang menyatakan bahawa daripada berdebat, baik lakukan kerja itu secara diam-diam dan juga senyap sahaja. Apa komen doktor? Ini politik. Politik tidak boleh dilakukan secara senyap-senyap, kerana apabila rakyat bertanya kepada pemimpin, adakah kamu melakukan kerja, sedangkan beberapa pemimpin telah banyak melakukan kerja, tetapi dalam konteks politik perlu dilakukan secara hebahan, kerana melibatkan kuasa, kerana melibatkan undi, pengaruh. Sudah pastinya rakyat mahu dirasai bagaimana tindakan ataupun pendekatan pemimpin itu bukan sahaja diselesaikan oleh pemimpin, tetapi mereka juga mahu melihat pemimpin mereka melakukan kerja sepanjang masa. Kerana mereka berkhidmat bukan untuk kepentingan peribadi pemimpin, tetapi pemimpin perlu ingat mereka berkhidmat kepada rakyat. Mereka berkhidmat kepada mereka yang memberikan undi kepada pemimpin sebagai wakil rakyat. Jadi tidak perlu disembunyikan hikmat pemimpin-pemimpin, kerana kita adakan pilihan raya itu memerlukan sokongan daripada rakyat. Rakyat mahu lihat bukti, rakyat mahu lihat apa yang telah dilakukan oleh setiap pemimpin mereka. Ya, jelas apa yang dinyatakan oleh Dr. Muhammad Taufik, apapun ia adalah perkara yang perlu dilihat dan juga dinilai oleh rakyat, dan akhirnya sesuatu yang dilakukan adalah kembalinya kepada untuk bagaimana rakyat itu mendapat manfaat daripada apa yang dilakukan, termasuk debat seperti ini. Terima kasih Dr. Muhammad Taufik Yaakob, Analisis Politik UM. Itu saja waktu yang kita ada dalam Fokus minggu depan. Saya Ihsan Hai. Assalamualaikum dan jumpa lagi.